Okey, so berkenaan dengan topik kita pada malam ini, insyaAllah kita akan membicarakan yang pertama sekali berkenaan dengan mesyuarat mesyuarat UMNO, Majlis Tertinggi UMNO yang dikatakan berlaku pada malam ini sedangkan sudah berlaku 2 malam lepas. Kenapa? Kemudian tiba-tiba ada satu beberapa hari lepas ada pertemuan dengan Tun Mahathir, Tun Mahathir, di mana Tun Mahathir dikatakan ingin membuat satu satu orang kata apa, coalition, perpaduan, unity government, kerajaan perpaduan, unity government, UG macam familiar ya UG ni, di mana yang pernah diproposkan oleh beliau sewaktu beliau meletak jawatan pada bulan Februari tahun ini, dan menyebabkan kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan. Beliau mencadangkan agar diwujudkan unity government. So sekarang ini benda itu nampaknya ke depan dan berkemungkinan yang dilantik menjadi Perdana Menteri dalam unity government ini adalah Kuli, Tengku Razali Hamzah, dan timbalan Perdana Menteri berkemungkinan besar adalah Mukhris Mahathir yang akan jadi timbalan Perdana Menteri. Jadi ini merupakan cadangan yang dikemukakan oleh Tun dalam unity government, dan jangan risau, dia tak berminat nak jadi Perdana Menteri pun, bukan itu agenda utama dia, tetapi benda itu yang dia akan tengah nak proposkan. Dan perbincangan itu bukan sekadar kalau kita tengok menjangkau orang-orang daripada pejuang, daripada UMNO, daripada Bersatu, tetapi juga daripada kalangan Pakatan Harapan itu sendiri ada di dalam perbincangan tersebut. Bukan kata confirm, tetapi ada. Bukan confirm akan ada gabungan tersebut sebagainya, tetapi perbincangan itu ada, wujud perbincangan tersebut, dan terdapat perbincangan tersebut, tak boleh nak didinai, dan benda itu memang berlaku. Ada yang bertanya saya gambar itu betul tidak, jawapannya betul, dan benda itu berlaku dan tidak didinaikan oleh wakil yang pergi dalam mesyuarat tersebut bersama dengan Tun Mahathir di mana unity government. Tetapi itu sebenarnya is just on the surface of it. Dia ada sesuatu yang lebih besar daripada situ, iaitu rancangan untuk menghancurkan UMNO. Bukan menghancurkan UMNO, tetapi more kepada mengambil alih UMNO atas tujuan yang lebih besar. Kita kena faham satu perancangan. Saya kata dalam politik ini, dalam apa-apa tindakan manusia, kita kena lihat apa motivasi dia. What motivates them to do things. Apa memotivasikan mereka. Kenapa? Persoalan kenapa, why, itu kita mesti kaji. So why ini adalah sesuatu yang kita boleh speculate. How, kita boleh tanya, kita boleh tengok, kita boleh saksikan. When, kita boleh tahu kan. Whom, siapa yang melakukannya, kita pun boleh tahu kan, watak-watak. Tetapi why ni adalah sesuatu yang bermain, ini benda dalaman benda di dalam jiwa, di dalam pemikiran manusia yang kita tak tahu, melainkan kita lihat tingkah laku, tindakan dia, apa yang dia cakap, apa dia ungkap, daripada situ barulah boleh kita nak buat. Itu pun bukanlah boleh, tetapi kita mampulah kalau kita nak buat analisa dan menjangkakan kenapa dia melakukan demikian, untuk kita lihat apa rancangan dia pada masa hadapan. Dan apa yang saya cakap ini, sebagaimana saya cakap pada bulan April tahun ini, tidak jauh. Cuma yang saya tak berapa tepat adalah bila saya kata Azmin akan buat parti sendiri. Yang itu tak berapa tepat. Bukan kerana tak betul fakta tersebut. Fakta tersebut betul, tetapi macam saya kata, dia macam main chess. Chess ni kita hanya boleh predict mungkin 3-4 langkah ke depan saja. 3-4-5 langkah ke depan. Ada orang kata sampai 8 langkah ke depan. Tak apalah. Tetapi langkah kita seterusnya bergantung kepada apa langkah lawan. Kadang-kadang kita ingat nak move ini lepas itu. Tiba-tiba kalau dia move ni, kita move ni. Kalau move ni, kita move. Kalau move ni, kita move. Rupanya dia move sesuatu yang kita tak kira. Ataupun dia move sesuatu, kita dapat rancangan baru, menyebabkan move yang seterusnya itu berbeza daripada apa yang kita bincangkan sebelum ini. Okey. Kemudian siapa TPM? Okey, yang tu saya rungkaikan dahulu, dan undi percaya. Okey, sebelum saya rungkai yang tu, undi percaya dululah, kita get it out of the way. Number one, mengenai undi percaya. Dia ada satu MP daripada panjang cerita malam ni. MP daripada BN dan satu MP daripada PAS yang mengatakan bahawa akan diadakan mereka mengusulkan untuk diadakan satu undi percaya. Undi percaya yang akan berlaku di dalam sidang parlimen pada bulan 11 ini, bermula daripada 2 hari bulan 11 dan saya rasa 6 hari bulan 11 adalah pembentangan bajet. So mereka, dua daripada ahli parlimen, satu daripada BN dan satu daripada PAS ini mengemukakan satu usul undi percaya kepada Muhyiddin Yassin. Kemudian 25 ahli parlimen pembangkang mengemukakan usul undi tidak percaya. Nah, kenapa saya kata benda ini menarik, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab kalau kita faham
Maksud undi percaya atau undi tak percaya itu sebenarnya dalam dalam perlembagaan, tak tahulah, saya tak pernah lagi tengok dalam sejarah undi percaya. Yang saya selalu baca adalah undi tidak percaya, dan saya tidak mengatakan benda itu tidak wujud, mungkin benda itu wujud, dan saya tak pernah mengatakan punyalah teruk kita punya Perdana Menteri ni sampai nak kena buat undi percaya, sebab tak percaya yang dia ada dia ada majoriti ke tidak. Sebab semua orang mempertikaikan dia ni ada majoriti ke tidak. Dan sampai sekarang, macam saya kata, kenapa kita mempersoalkan Anwar ni ada majoriti ke tidak, tetapi tak pernah kita mempersoalkan Muhyiddin ni ada majoriti ke tak. Sebab itu, kerana dia tak boleh nak membuktikan, tak pernah dia nak present sampai sekarang, daripada tarikh dia dilantik 4 hari bulan Mac, angkat sumpah 4 hari bulan Mac 2020, sehinggalah sekarang ini, kalau kita tengok, tidak pernah Muhyiddin Yassin dan kerajaan Pakatan Nasional membuktikan bahawa mereka mempunyai majoriti. Dia letak kerusi 113 kerusi dekat kawasan kerajaan. Itu saja. Mula-mula 114, kemudian masih kujat, kemudian mengatakan, saya bukan kerajaan, saya pembangkang. Jadi 113. Kemudian tiba-tiba ada seorang MP sakit, jadi 112. Benda itu tak pernah dibuktikan dan terbukti dalam undian yang lepas untuk menukar speaker. 111 sahaja yang mengundi pada waktu itu bagi pihak kerajaan. 111 sahaja yang mengundi, ialah masa tu 2 tak ada. 2 absent dan bukan 2 absent, 1 absent dan satu lagi, kalau tidak saya masa itu beliau adalah speaker atau bukan speaker, dia somewhere else lah. But point is, mereka hanya dapat 111 undi, dan jarang, saya rasa tak pernah dalam sejarah Malaysia di mana kerajaan mendapat undi yang yang rendah sebegitu. Okay, tak apalah, put that aside. Now, balik kepada cerita tadi, undi percaya. Kenapa undi percaya atau undi tidak percaya? Ini sangat penting, tuan-tuan dan puan-puan. Bismillah, minum dulu. Lapar ni sebenarnya. Either way, sebenarnya Barisan Nasional, MP Barisan Nasional, MP PAS, MP pembangkang, either percaya atau tidak percaya, kedua-dua ini sebenarnya menjerat Muhyiddin Yassin. Kenapa saya katakan demikian? Now, bayangkan, dia nak buat undi percaya. Nak buat undi percaya, maksudnya majoriti yang hadir, dia bukan perlu majoriti di dalam seluruh ahli parlimen, majoriti yang hadir dalam undian tersebut, perlulah mengatakan bahawa mereka percaya kepada Muhyiddin Yassin. Kalau sekiranya usul itu diluluskan. Begitu juga undi tidak percaya. Usul undi tidak percaya menyatakan bahawa yang tidak percaya hendaklah mengangkat tangan. Kan? Dia bila ini mengikut prosedur yang saya faham lah. Bila usul undi tidak percaya diumumkan, pada waktu itu speaker kalau diluluskan dia akan tanya, okey, mereka yang tidak percaya kepada Perdana Menteri hendaklah mengemukakan undian mereka. Okey, dia pun mengemukakan undian, sama ada undian itu berbentuk angkat tangan, fizikal, maksudnya intung angkat tangan, ataupun undian secara rahsia, maksudnya bertulis. Dia orang kena tulis di atas keping kertas, kemudian dia kena hantar kepada speaker, speaker kira. So either way tak kisah. So bila undian tidak percaya itu berlaku, bermaksud adakah berlaku undian percaya? Maksudnya kalau tak percaya, lepas tu okey, sebenarnya kalau tak percaya siapa angkat tangan? Siapa percaya? Tak ada. Dia kalau tak percaya, dia hanya tak percaya. Dia tak ada istilah, okey, siapa yang nak berkecuali? Tak ada. Istilah tu tak ada. Sekiranya, contohnya yang hadir pada waktu itu 211 orang. 221 orang. Contohnya, 221 orang yang hadir di dalam parlimen. Memang semua hadir. Katakanlah 100% kehadiran. Sebab apa? Seorang batu sapi meninggal dunia hari itu. So, tak berlaku lagi pilihan raya. So, katalah 221 orang. Daripada situ, 50% campur satu undi. 50% campur satu undi. Tidak percaya kepada Muhyiddin Yassin, maka itu sudah cukup untuk menjatuhkan beliau sebagai Perdana Menteri. Nah, bagaimana pula dengan undi percaya? Sama juga dengan undi percaya. Kalau kurang daripada 4, maksudnya 50% tolak satu undi, 50% tolak satu undi, maka kalau sekiranya perkara itu berlaku, maka daripada situ kita boleh melihat bahawa kejatuhan Muhyiddin Yassin. Maksudnya apa? Kita hanya memerlukan 110 undi. 111, 221, 111. Campur 110. Yap. 111 undi. Maksudnya, kalau sekiranya Muhyiddin Yassin undi percaya mendapat 110 undi sahaja, maka jatuhlah beliau sebagai Perdana Menteri. Dia perlu 111 ke atas.
barulah dikira sebagai beliau dipercayai di dalam sebagai seorang Perdana Menteri. Tapi to be honest, saya tak pernah dengar undi percaya ni. Saya selalu dengar undi tak percaya. Now, persoalan yang lebih menarik sebenarnya adalah, adakah usul ini akan diluluskan? Itu yang lebih menarik. Kalau kita tengok peraturan mesyuarat Standing Orders 14 mengatakan bahawa usul kerajaan hendaklah didahulukan. Usul kerajaan hendaklah didahulukan, kemudian barulah dibahaskan usul-usul lain. Last kali barulah perbahasan, barulah usul-usul lain. Kalau ada masa, iaitu usul biasanya pembangkang, private bill dan sebagainya. Now, isu dia sekarang ini, dua usul itu dibawa oleh orang kerajaan. Tidak, saya tak tahulah, mungkin saya tak really familiar dengan peraturan mesyuarat Standing Orders yang Dewan itu, tetapi adakah cukup bahawa usul undi percaya itu melalui wakil kerajaan atau mesti seorang menteri atau timbalan menteri? Itu persoalan dia. Sebab kalau cukup dengan usul daripada seorang wakil kerajaan, ahli parlimen, maka usul undi percaya itu hendaklah didahulukan. Hendaklah di dalam list priority yang hendak dibawa di dalam mesyuarat kali ini. Jadi itu bergantung kepada speaker. Dan Ad Harun, Ad Harun sendiri mengatakan pada tahun 2015, usul undi tidak percaya itu menurut konvensyennya hendaklah didahulukan. Walaupun mengikut peraturan mesyuarat bahawa usul undi kerajaan itu hendaklah didahulukan. Itu apa yang beliau cakap tahun 2015 dahulu lah. Tiba-tiba bila dah jadi speaker sekarang ni, semua cerita tu dah hilang. Dah tak ada dah sekarang ni. Dia punya fatwa macam PAS juga, tiba-tiba dah bertukar. Dulu haram, sekarang halal. Dulu halal, sekarang haram. Dia dah bertukar macam tu. Dulu RUU 355, sekarang ni RUU entah ke mana. Kita pun tak tahu yang mana RUU tersebut. Jadi kalau kita tengok, persoalan ini either, tak kisahlah sama ada percaya atau tak percaya, kedua-dua ini menghimpit Muhyiddin Yassin. Kenapa beliau akan cuba mengelakkan supaya diadakan usul apa-apa, undi percaya ke tak percaya? Sama ada undi percaya, kalau bayangkan, kalau katakanlah, kita nak buat undi percaya. Kenapa? Perasan tak yang bawa usul undi percaya ni MP daripada BN dan MP daripada PAS? Kenapa tak ada MP daripada Bersatu yang bawa? Sebab apa? Diorang tak nak bawa usul ni. Yang bawa tiba-tiba daripada BN, yang seorang daripada PAS yang bawa. Kenapa tak ada daripada Bersatu yang bawa? Sebab dia orang tahu kalau dia orang bawa usul ini, seumpama dia bawa usul undi tak percaya. Habis tu kenapa BN dan kenapa PAS nak bawa? Itulah yang saya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa orang Bersatu masih percaya kepada PAS dan masih percaya kepada BN? Sekarang ini, Perikatan Nasional adalah satu coalition, satu gabungan, satu ikatan yang sudah hampir terlerai. Dan sudah hampir, orang kata apa, kalau diikat tu dah nak terbuka dah ikatan dia. Dan buktinya adalah usul undi percaya ini. Usul undi percaya ini dibawa oleh orang BN dan dibawa oleh orang PAS. Untuk tujuan apa? Nak mengenakan Muhyiddin Yassin. So of course dia orang takkan buatlah usul undi tidak percaya kan. Dia buatlah usul undi percaya. But regardless of percaya ke tak percaya, percayalah, sebab kata exist kan. Percaya ke tak percaya, it's irrelevant. Because consequences dia, kesan akibat dia tetap membawa kepada Muhyiddin Yassin akan jatuh. Atau tidak jatuh. So kesannya tetap kepada kepercayaan majoriti. Membawa kepada persoalan Muhyiddin Yassin ada majoriti ke tidak. Itu dia. Sebab macam saya kata, daripada Mac 2020 sehingga kelah ke hari ini 29 bulan 10 hari ini, Muhyiddin Yassin tidak berjaya membuktikan bahawa beliau masih mempunyai majoriti. Tidak ada bukti bahawa beliau mempunyai majoriti. Tetapi yang duduk-duduk dekat kursi kerajaan tu, iyalah dia duduk kursi kerajaan. Dah dibagi jawatan, dia duduklah situ. Tapi tak pernah ada persoalan bahawa mereka itu ada majoriti, menyokong atau tidak. Tak ada persoalan itu. Tak dah duduk situ, dah duduk situ, gaji dah, ialah tolak gaji dia sebagai, sebagai MP, dapat JLC, dapat menteri, timbalan menteri, daripada 50 dulu zaman PH, sekarang ni 70 lebih. Kita duduk senyap je lah, makan gaji buta tiap bulan. Menteri, timbalan menteri kesihatan sampai 2, satu menteri kesihatan, 2 timbalan menteri kesihatan. Lepas tu 2 pula makan gaji buta, yang duduk tiap-tiap hari buat press conference, DG, dia orang 3 ni tak tahu apa dia punya kerja. tak tahu kerja dia apa. Menyusahkan rakyat lah, dapat gaji buta je lah. So, kesimpulan saya nak buat adalah undi percaya atau tidak percaya itu akan membunuh ataupun menyelamatkan Muhyiddin Yassin. Kita tengok.
kalau sekiranya usul ini diluluskan. Jadi menarik untuk saya tengok sebab apa? Untuk kita nak lihat semua, untuk kita semua nak lihat. Kerana usul ini dibawa, unsur percaya ini dibawa oleh orang kerajaan. Jadi adakah kalau sebelum ini alasan Ad Harun yang mengatakan oh tak boleh bawa sebab ini dibawa oleh pembangkang private bill. Private bill maka hendaklah last kali. Tapi bagaimana kalau usul itu dibawa oleh orang kerajaan yang bukan menteri? So adakah benda itu didahulukan? Itu persoalan menarik untuk kita lihat dalam 2 hari bulan 11 onwards nanti.